Imam Tirmizi menyebut nama-nama imam-imam mazhab tu, maksudnya yang disebut nama di bawah hadis tu itu menunjukkan imam-imam mazhab tu yang sebut nama sani, mereka beramal dengan hadis ni dan mereka ijtihad hukum daripada hadis ni. Jadi ijtihad daripada imam-imam yang disebut nama tu sampai kepada Imam Tirmizi dengan sanad muttasil. Jadi sebab tu dia sebut nama seperti mana dalam bab ni, wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibn al-Mubarak. Jadi ijtihad berdasarkan hadis ni daripada Imam Sufyan Tsauri dan Abdullah bin Mubarak tu sampailah kepada Imam Tirmizi dengan sanad bersambung. Sebab tu dia sebut dua imam tu, nama dua imam tu. Wa ahli Kufah, pendapat daripada Imam Abu Hanifah, ijtihad daripada Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia berdasarkan hadis ni sampai juga kepada Imam Tirmizi, tapi dengan sanad tidak bersambung. Jadi Imam Tirmizi tak sebut nama Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia yang sefahaman dengan Imam Abu Hanifah dalam bab ni. Imam Tirmizi, sebab itulah di sini sebut Ahlul Kufah, penduduk Kufah. Jadi itulah maksud daripada istilah Ahlul Kufah dalam Sunan Tirmizi ni. Jadi banyak tempat kita akan jumpa begitu. Babun minhu aidan, bab ini daripadanya juga minhu ai kaifiyah, duduk pada tasyahud juga. Haddatsana Bundarun akhbarana Abu Amir al-Aqadi akhbarana Fulayh bin Sulaiman al-Madani akhbarana Abbas bin Sahl al-Sa'idi qala, riwayat daripada Abbas bin Sahal Sa'idi, dia kata ijtama'a Abu Humaidin wa Abu Usaidin wa Sahl bin Sa'din wa Muhammad bin Maslamata. Jadi yang sebut nama 4 orang sani, fadzakaru salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menceritakan tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Mereka cerita, mereka membincang. Faqala Abu Humaidin, salah seorang daripada mereka, Abu Humaid ni, dia kata, ana a'lamukum bisalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku yang lebih mengetahui di kalangan kamu dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa, yakni litashahhudi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan ataupun hamparkan kakinya kiri, wa aqbala bisadril yumna ala qiblatihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan bahagian sadrul yumna, iaitu bahagian depan kaki kanan, ala qiblatihi, ke arah kiblat.
wa wada'a kaffahul yumna ala rukbatihil yumna, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletak tapak tangannya yang kanan ala rukbatihil yumna, di atas lututnya yang kanan, wa kafahul yusra ala rukbatihil yusra, dan tapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletak tapak tangannya kiri ala rukbatihil yusra, di atas lututnya yang kiri, wa asyara bi usba'ihi yani as-sababata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat ketika tasyahud mengucap asyhadu an la ilaha illallah, ketika itu isyarat dengan jarinya, iaitu jari telunjuk. Qala Abu Isa wa hadha hadithun hasanun sahihun. Qala Abu Isa wa hadha hadithun hasanun. Jadi yang sebut sani faftarasha rijlahul yusra wa aqbala bisadril yumna ala qiblatihi. Jadi cara duduk seperti itu adalah jalsatut tasyahudil awal, duduk pada tasyahud awal. Jadi itu cara duduk iftirash. Dan dalam riwayat lain ada menyatakan berkenaan dengan tasyahud akhir, iaitu duduk dengan cara tawarruk. Qala Abu Isa wa hadha hadithun hasanun sahihun. Imam Tirmizi kata, dan ini adalah hadis hasan lagi sahih. Wa bihi yaqulu ba'du ahli ilmi, dan berkata menurut maksud hadis ini oleh setengah ulama, iaitu wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Itu adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Qalu, mereka kata, yaq'udu fit tasyahudil akhiri ala warikihi. Mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada tasyahud akhir, yaq'udu fit tasyahudil akhiri ala warikihi, di atas pangkal pohonnya ataupun di atas papan punggungnya. Wahtajju bihadits Abi Humaidin, dan mereka berhujjah cara duduk tawarruk pada tasyahud akhir itu, mereka berdalilkan dengan hadis, melalui hadis yang diriwayat oleh Abi Humaid, itu maksudnya yaq'udu fi tasyahudil akhiri, yaq'udu wa qalu yaq'udu fi tasyahudil awwali ala rijlihi al-yusra wa yansibul yumna, berdalilkan dengan hadis Abi Humaid Sani. Imam-imam yang sebut nama Sani, mereka kata
duduk pada tasyahud awal di atas kakinya kiri dan tegakkan kaki kanan tu Babu maja'a fil isyarati. Bab ini datang berkenaan dengan isyarat ketika duduk baca tasyahud tu. Haddatsana Mahmud bin Ghailana wa Yahya bin Musa qala akhbarana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk ketika dalam sembahyang, wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam letak tangannya kanan di atas lututnya, wa rafa'a usbu'ahu allati talil ibhama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya yang mengiringi ibu jari, iaitu jari telunjuk. Yad'u biha, yad'u maksud di sini yushiru, bukan berdoa. Kalau kata berdoa dengannya dengan jari telunjuk tu, itu tidak sesuai, bukan makna begitu. Yad'u ay yushiru biha, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat dengan jari yang hampir dengan ibu jari, iaitu jari telunjuk. Isyarat dengan jari telunjuk ketika ucap asyhadu an la ilaha illallah tu. Wa yadahul yusra ala rakabatihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam letak tangan kirinya, yadahul yusra ataf balik kepada wada'a yada'ul yumna tadi. Jadi maksudnya wada'a yaduhul yusra, letak tangannya kiri, ala rukbatihi, di atas lututnya, basitan alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bentangkan tangannya di atas lututnya yang kiri. Maksudnya basitan alaihi, tangan kiri ni, tangan kiri jari telunjuk, tangan kiri tidak isyarat seperti mana jari telunjuk tangan kanan isyarat. Qala wa fil babi عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه. Hadis Abdullah bin Umar hadis hasan lagi gharib, kami tidak mengenali hadis ia daripada hadis Ubaidillah bin Umar, melainkan daripada tarik ni. Wal amalu alaihi inda ba'di ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina, dan beramal menurut hadis ni di sisi setengah ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina
dan juga ulama dari kalangan tabi'in, mereka beramal menurut hadis ni, iaitu yakhtarunal isyarata fit tasyahudi, mereka memilih pendapat isyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud tu, wa huwa qawlu ashabina ay ashabil hadis, dan ia adalah pendapat daripada ashabul hadis seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya, Imam Ahmad. Babu ma jaa fit taslimi fis salati, bab ini datang menceritakan mengenai memberi salam ketika sembahyang. Haddatsana Bundarun haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi akhbarana Sufyanu an Abi Ishaq an Abil Ahwasi an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Riwayat daripada Abdullah maksud Abdullah bin Mas'ud. Dalam sanad, kalau sebut nama sahabat Abdullah saja, itu mesti Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam sebelah kanan dan sebelah kiri dia dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullah kanan, Assalamualaikum warahmatullah sebelah kiri. Wa fil bab an Sa'id ibn Abi Waqqas wa ibn Umar wa Jabir ibn Samurata wal Bara'i wa Ammar wa Wa'il ibn Hujr wa Adi ibn Amirata wa Jabir ibn Abdullah. Jadi semakna dengan hadis bab ni, masih ada lagi daripada rawi-rawi yang sebut sani sahabat-sahabat Nabi. Qala Abu Isa hadis ibn Mas'ud hadisun hasanun sahihun. Imam Tirmidzi kata hadis Abdullah bin Mas'ud sani, hadis tu hadis hasan lagi sahih. Wal amalu alaihi inda aksari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum, wa huwa qawlu Sufyan ats-Tsauri wa ibn al-Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Babun minhu aidan, bab ini daripadanya juga, daripada memberi salam ketika sudah sembahyang. Haddatsana Muhammad bin Yahya an-Naisaburi akhbarana Amr bin Abi Salamah an Zuhair bin Muhammadin an Hisham bin Urwata an abihi, daripada ayahnya, ayah Hisham iaitu Urwah bin Zubair, an Aisyah, Urwah riwayat daripada Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi salati taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam dalam sembahyang, yakni sesudah ketika nak sudah sembahyang tu hanya satu salam saja, tilqa'a wajhihi, itu pun taslim tu ke arah depan
di hadapan. Summa yamilu ila syiqqil aimani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam cenderung ataupun menoleh sedikit ke arah syiqqil aimani, syai'an ke arah sebahagian kanan sedikit. Maksudnya daripada hadis ni dapati salam hanya satu kali. Jadi hadis ni dianggap hadis dhaif di sisi a'immah mujtahidin. Jadi mereka tidak ambil ijtihad hukum daripada hadis ni, dan mereka tidak kata hanya beri salam ni satu kali saja, satu taslim saja, tidak macam tu. Jadi disepakati ulama sudahnya sembahyang itu dengan dua salam, sebelah kanan dan sebelah kiri. Qala wa fil babi an Sahl bin Sa'd qala Abu Isa wa hadithu Aisyah la na'rifuhu marfu'an. Kami tidak mengenali hadis Aisyah sebagai marfu'. Marfu' mana hadis yang dinisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tadi Aisyah riwayat berkenaan dengan Rasulullah SAW taslim satu kali saja, kemudian barulah menoleh sedikit sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi hadis itu Aisyah riwayat secara marfu'. Jadi Imam Tirmizi kata kami mengenali hadis ni sebagai marfu' hanya daripada tarik ini, tarik Aisyah Sani. Qala Muhammad bin Ismail, Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dia kata Zuhair bin Muhammad yang ada dalam sanad tadi riwayat daripada Hisham bin Urwah. Dia tu rawi tu Ahlus Syami, penduduk negeri Syam, yarwuna anhu manakira. Mereka Ahlus Syam ni, penduduk negeri Syam ni, mereka riwayat daripada Zuhair bin Muhammad Sani. Jadi Ahlus Syam, penduduk negeri Syam, mereka riwayat daripada Zuhair bin Muhammad Manakira. Mereka riwayat hadis-hadis munkar. Hadis munkar maksudnya riwayat daripada rawi dhaif tu bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah yang ramai, itu panggil hadis munkar. Wa riwayatu ahli al-Iraqi ashbahu, dan riwayat daripada ahlul Iraq, penduduk Iraq, riwayat daripada Zuhair bin Muhammad Sani itu dikira ashbahu ay ashbahu bis-sawabi was-sihhati, lebih menyerupai, lebih mirip kepada benar lagi betul. Jadi maksudnya
Ahlus Syam juga riwayat daripada Zuhair bin Muhammad. Ahlul Iraq juga, penduduk Iraq juga riwayat hadis daripada Zuhair bin Muhammad. Jadi dalam dua kumpulan berbeza sani, kumpulan Ahlus Syam ni, mereka riwayat juga hadis-hadis munkar daripada Zuhair bin Muhammad. Dan Ahlul Iraq pula tidak begitu. Jadi sebab tu Imam Tirmizi kata wa riwayatu ahlil Iraqi ashbahu, riwayat Ahlul Iraq daripada Zuhair bin Muhammad itu lebih menyerupai, lebih mirip kepada yang betul. Qala Muhammadun wa qala Ahmad bin Hanbalin. Imam Bukhari kata, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ka'anna Zuhair bin Muhammadin alladhi kana waqa'a indahum laysa huwa alladhi indahum ay inda ahli Syam. Seolah-olah Zuhair bin Muhammad yang berlaku di sisi mereka, yakni Zuhair bin Muhammad yang dituduh oleh mereka di sisi mereka itu adalah laisa huwa hadzal ladzi yurwa anhu bil Iraqi. Imam Ahmad bin kata, bukan dia tu, Zuhair tu orang yang diriwayatkan daripadanya oleh penduduk Iraq. Tidak dia, ka'annahu rajulun akhar, seolah-olah dia tu, Zuhair bin Muhammad tu, rajulun akhar, orang yang lain, orang bukan Zuhair bin Muhammad, di mana Ahlul Iraq riwayat daripada dia tu bukan Zuhair bin Muhammad tu, orang lain. Qalabu ismahu, mereka menggantikan, yang mana itu mereka menukarkan nama dia. وقد قال بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة, dan setengah ulama berkata berkenaan dengan taslim dalam sembahyang, wa asahhur riwayati 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam taslimatani, dan riwayat paling sahih di antara riwayat datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua salam, taslimatan, dua taslim. Wa alaihi aktsaru ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beramal menurut hadis itulah kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi wa tabi'ina, dan dari kalangan tabi'i wa man ba'dahum, dan dari kalangan mereka yang wujud selepas mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Wa ra'a qaumun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa ghairihim taslimatan wahidatan fil maktubati. Sekumpulan sahabat Nabi, tabi'in, dan selain daripada mereka dari kumpulan tabi'ut tabi'in juga mereka berpendapat dalam sembahyang fardu hanya satu
taslim saja, satu salam saja. Jadi maksudnya yang menentu kata taslimah wahidah ni di kalangan sahabat Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Salamah bin Al-Aqwa' dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhu dari kalangan sahabat dan juga Hasan Basri, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, itu daripada kalangan tabi'i. Mereka juga berpendapat satu salam ketika sembahyang tu. Dan di kalangan tabi'ut tabi'in yang berpendapat begitu, katanya boleh buat begitu adalah Malik, Auza'i, dan juga salah satu pendapat daripada dua pendapat Imam Syafi'i. Jadi setelah ada khilaf riwayat, khilaf asarus sahabah dan sebagainya, jumhur muhaddisin mereka menentu salam ni taslimatain, dua taslim, dua salam, sebelah kanan sebelah kiri. Jadi mereka kata ada datang hadis-hadis, setengah hadis sahih, setengah hadis hasan. Di situ ada menyatakan taslimatain, dua salam tu. Jadi kalaulah ada hadis yang menyatakan berkenaan dengan dua salam tu, sama ada di antara hadis-hadis tu setengah tu sahih, setengah hasan. Jadi hadis-hadis yang menyatakan dua taslim, dua salam ni, itu hadis dianggap setengah tu sahih, setengah tu dikira hasan. Jadi kalau begitu, berbanding dengan hadis sani, hadis riwayat daripada Zuhair bin Muhammad ni yang menyatakan hanya taslim satu kali saja tu. Jadi kiranya hadis yang menyatakan dua taslim ni sahih hasan, dan hadis yang menyatakan satu taslim saja itu dianggap hadis munkar, disebabkan Imam Bukhari kata Zuhair bin Muhammad ni biasanya penduduk Syam lah, mereka riwayat daripada dia hadis munkar. Jadi sebab tu jumhur muhaddisin dan juga fuqaha mujtahidin mereka tarjih, utamakan hadis yang menyatakan dua kali salam tu. Jadi disebabkan ada khilaf riwayat, qala Syafi'i, Imam Syafi'i kata in sya'a sallama taslimatan wahidatan, jika sesiapa menghendaki beri taslim salam dengan satu taslim saja boleh. Wa in sya'a sallama taslimataini, dan jika seseorang menghendaki memberi salam dengan dua taslim, jadi dua-dua cara tu kiranya boleh. Jadi di sisi
Imam Syafi'i beri salam kepada ke arah sebelah kanan tu, itu dikira wajib, dan sebelah kiri dikira sunat. Jadi terbaiknya di sisi Imam Syafi'i juga taslimatain, walaupun ada pendapat Imam Syafi'i kata taslimah wahidah pun siapa menghendaki boleh buat. Babu ma jaa anna hazfas salami sunnatun, hazfun ay takhfifun ataupun tarkul italah. Bab ini datang berkenaan dengan meringankan ataupun pendekkan ucapan salam ketika sudah sembahyang itu adalah sunnah. Pendekkan maksudnya tidak sebut sebutan Assalamualaikum warahmatullah tu tidak panjangkan ucapan tu, dan juga maksud pendekkan hazf di sini di sisi setengah imam, itu maksudnya tidak panjang, ataupun kalimah akhir tu ucap dengan jazm sukun. Misal kata Assalamualaikum warahmatullah, begitu pendek dan tidak panjang, dan akhirnya sukun jazam. Tidak kata Assalamualaikum warahmatullahi kanan batu Assalamualaikum warahmatullahi, maknanya akhir tu tidak perlu baris jazm sukun. Jadi jazm ada dua makna, pendek putus tidak panjang, dan satu lagi makna sukun, baca akhir salam tu baca dengan sukun, baca dengan jazm. Jadi cara ucap salam seperti itu dikira sunnah. Haddatsana Ali bin Hujr haddatsana Abdullah bin al-Mubarak wal Hiql bin Ziyad 'an al-Auza'i عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة. Riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata hadfu ay tarkul italah, tinggalkan panjang-panjang sebutan dalam lafaz-lafaz salam itu, maknanya sebut dengan segera Assalamualaikum warahmatullah, begitu. Tidak kata panjang-panjang Assalamualaikum warahmatullah, panjang begitu tak. Jadi agak cepat sikit, dan pendek sebutan Assalamualaikum warahmatullah itu dikira sunnatun sunnah. Qala Ali bin Hujr wa qala ibn al-Mubarak yani alla tamuddahu maddan. Riwayat Ali bin Hujr kata, Abdullah bin Mubarak kata, maksud hazfus salam tu, hazfun tu ay la tamuddahu maddan, la tamuddahu ay la tamuddas salama maddan, ucap salam itu tidak memanjangkan. Itu maksud hazaf tu. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun.
wa huwa alladhi yastahibbuhu ahlul ilmi. Imam Tirmizi kata ni hadis hasan lagi sahih, dan ia adalah yang mana ulama menyukai amalan itu. Wa ruwiya an Ibrahim an-Nakhai annahu qala at-takbiru jazmun wassalamu jazmun. Riwayat daripada Ibrahim Nakhai, takbir itu jazm, dan juga salam juga jazm. Jazm maksudnya tidak panjang dan juga tidak masukkan i'rab pada akhir huruf. Itu maksud dia. Jazmun ay la yamuddu, tidak panjang, ataupun la yu'rabu awakhira hurufihima bal yusakkanu, diberi sukun jazam. Jadi takbir pun Allahu Akbar, pendek, tidak panjang, dan akhir kalimah tu, akhir huruf tu sukun, tidak mat, tidak panjang, dan tidak berubah i'rab baris pada akhir kalimah tu. Maksudnya tidak sebut Allahu Akbaru ataupun Assalamualaikum warahmatullahi, akhir tu buh baris, itu tidak mau. Yang maunya tidak panjang, itu pertama. Yang kedua, tidak masukkan baris pada akhir ucapan tu, ucapan takbir ataupun ucapan salam. Wa hiqlun yuqalu kana katibal Auza'i. Hiql yang riwayat daripada Imam Auza'i dalam sanad tadi, dia tu adalah kerani Auza'i. Babu ma yaqulu idza sallama. Bab ini berkenaan dengan apa yang akan ucap, akan baca doa dan sebagainya apabila sudah beri salam. Artinya setelah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kanan kiri, sudah tu bolehkah tidak baca doa-doa, wirid-wirid? Haddatsana Ahmad bin Mani'in haddatsana Abu Muawiyah an Asim al-Ahwali an Abdullah bin al-Harith an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Riwayat daripada Aisyah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama la yaq'udu illa miqdara ma yaqulu. Aisyah kata, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia sudah bagi salam, dia duduk sekadar dia ucap doa Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi tidak duduk melainkan sekadar apa yang dia sempat ucap doa sani. Allahumma antas salamu, wahai Allah, engkau adalah zat yang sejahtera, wa minkas salam, dan datangnya kesejahteraan daripada engkau, tabarakta zal jalali wal ikram, engkau mempunyai keagungan yang
zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sembahyang dia masih duduk lagi di tempat dia sembahyang tu, dia baca doa sani. Sekarang macam mana? Sudah bagi salam, cabut selalu, tak payah, tak bagi baca doa, tak bagi wirid, kata itu bid'ah. Takut tak jumpa hadis-hadis ni. Dalam Mishkatul Masabih pun ada banyak riwayat Nabi SAW selepas daripada bagi salam ni ada baca doa wirid, dan juga banyak riwayat menyatakan Nabi SAW ajar kepada sahabat-sahabat supaya baca doa-doa selepas daripada memberi salam. Dan juga Nabi SAW sendiri berdoa dan sebagainya. Ada banyak riwayat bacaan-bacaan daripada Rasulullah SAW. Jadi hadis tadi hanya sebut sekadar baca doa tu, tapi bukan satu hadis tu saja. Banyak hadis lagi ada menyatakan Rasulullah SAW baca selepas salam la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Allahumma la mani'a lima a'taita. Ada lagi dalam riwayat-riwayat lain ada sebut. Jadi bukan hanya sekadar doa sani, banyak lagi doa-doa Rasulullah SAW baca selepas memberi salam. Dan juga ajar sahabat-sahabat baca doa-doa selepas memberi salam. Jadi kenapa pula orang sekarang nak kata tidak boleh baca wirid doa selepas daripada memberi salam? Sudah bagi salam, cabut, tak payah baca apa-apa. Kata Nabi tak buat bid'ah. Jadi yang Nabi buat, yang mana sahabat Nabi suruh sahabat-sahabat buat, mereka tak kira. Sedangkan hadis-hadis berkenaan dengan bacaan doa daripada Rasulullah SAW dan juga doa-doa Nabi SAW suruh sahabat-sahabat baca ni sabit dengan hadis sahih, hadis hasan ada. Jadi kat mana mereka keliru, itu masalah. حدثنا هناد حدثنا مروان بن معاوية وأبو معاوية عن عاصم الأحولي بهذا الإسناد نحوه، أي نحو الحديث المتقدم أو بمعناه. وقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة. Ramai sahabat riwayatnya berkenaan dengan doa selepas sembahyang sani. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata hadis Aisyah, hadis Aisyah yang menyebut Nabi SAW duduk sekadar baca Allahumma antas salamu minkas salam. Maknanya Nabi tidak bangun selalu sudah bagi salam. Dan berdasarkan riwayat-riwayat lain, Nabi ada baca juga istighfar 3 kali, Allahumma antas salamu, dan juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma la mani'a lima a'taita ada, dan juga subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada dalam riwayat-riwayat menyatakan bacaan doa-doa daripada Rasulullah SAW.
Jadi ulama himpun doa-doa tu baca serentak baca semua sekali seberapa banyak boleh mereka baca lepas daripada bagi salam tu. Jadi hadis Aisyah tadi hadis hasan lagi sahih. Jadi nampaknya mereka tak amal juga hadis sahih. Kata nak amal hadis sahih, kalau amal hadis sahih tak payah sudah bagi salam tu bangun pergi selalu, kata tak payah wirid, tak payah doa. Nabi tak buat bid'ah lah apa, tak timbul masalah tu, sebab Nabi duduk selepas daripada bagi salam. Itu hadis hasan sahih. Dan hadis lain pula menyatakan Nabi baca doa tu, doa ni maknanya ada juga bacaan wirid doa daripada Rasulullah SAW dan daripada sahabat-sahabat juga, sebab Nabi SAW dah pun ajar kepada sahabat-sahabat supaya baca doa-doa tu. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Selepas salam Nabi SAW baca doa ni, لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي أنه كان يقول, dalam riwayat lain pula ada menyatakan Subhana rabbika rabbil izzati. Nabi ucap juga selepas sembahyang Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Haddatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Musa qala akhbarani ibn al-Mubarak haddatsana al-Auza'i akhbarana Shaddad wa Abu Ammar قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته, dalam riwayat Muslim إذا انصرف من صلاته, maksudnya di sini insiraf, paling daripada sembahyang dengan ucap salam. Maksudnya Nabi SAW apabila hendak paling daripada sembahyangnya dengan ucap salam, setelah itu istighfar thalatha marratin, Nabi SAW istighfar 3 kali. ثم قال أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال هذا حديث صحيح. Ini juga hadis sahih. Jadi popot tu hadis sahih pun ta'amal juga. Sudah mayang, sudah bagi salam, keluar halau selalu. Ini mana pendirian mereka? Kata na'amal hadis sahih. Dalam hadis sahih ada sudah semayang baca zikir wirid doa, lepas tu doa angkat tangan, itu ada saja dalil-dalil. Hadza haditsun sahihun wa Abu Ammar ismuhu Shaddad bin Abdullah. Jadi berkenaan dengan baca doa wirid itu ada hadis-hadis dan juga hadis-hadis itu dianggap sahih lagi hasan. Jadi boleh doa wirid dan sebagainya selepas daripada sembahyang. Dan di kalangan
Hanabilah, Hafiz Ibn Al-Qayyim itu anak murid Imam Ibn Taymiyah. Dia kata doa selepas salam sudah semayang ni menghadap kiblat ataupun paling ke makmum, doa seperti itu bukan daripada cara Rasulullah SAW, dan juga dia kata tidak ada riwayat dengan sanad sahih dan juga sanad hasan. Jadi berpunca daripada fahaman Ibn Qayyim yang dia tulis dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Daripada situlah mereka kata tidak boleh baca wirid doa dan sebagainya selepas sembahyang tu. Jadi nampaknya mereka ikut pandangan Ibnul Qayyim di sini. Jadi kata nak amal Quran Sunnah, tak mau ikut mana-mana imam, di sini ikut pula Ibnul Qayyim. Jadi bila orang lain ikut pendapat ijtihad daripada a'immah yang dah pun ijtihad, kata ada wirid zikir selepas daripada taslim tu. Jadi ijtihad daripada imam lain pula mereka tak mau. Jadi kalaulah itu kira ijtihad berbeza di antara Ibnul Qayyim dan imam lain, apa salah masyarakat beramal dengan ijtihad daripada imam-imam yang dah pun ijtihad berdasarkan hadis-hadis sahih hasan sani? Apa salah kalau mereka nak pegang dengan pendapat Ibnul Qayyim? Tak apa, pegang. Jangan bergaduh dengan orang, jangan cari pasal dengan orang, jangan kata salah bid'ah, apa Nabi tak buat dan sebagainya. Jadi ada juga penjelasan dalam daripada Ibnul Qayyim, walaupun dia kata sudah semayang doa menghadap kiblat berpaling kepada makmum ni tidak cara Rasulullah SAW, tapi dia kata kalaulah seseorang sudah semayang seperti mana ada sebut dalam hadis-hadis sani, baca doa, baca zikir-zikir, doa-doa tadi, apa-apa yang Nabi SAW baca, suruh sahabat-sahabat baca semua ni, baca dulu, sudah tu doa. Itu bermakna Ibnul Qayyim kata itu tidak jadi doa selepas sembahyang, jadinya doa selepas wirid. Kalau begitu dia kata boleh. Ada juga pendapat begitu, tapi di situ mereka tidak ambil pula. Jadi yang mula-mula kata tidak ada cara Nabi itu, itu sekat itu saja mereka ambil. Jadi ada hadis-hadis yang banyak menyatakan amalan-amalan itu sabit daripada Rasulullah dan sahabat-sahabat. Dan juga berkenaan dengan doa selepas sembahyang pun ada juga riwayat menyatakan Nabi SAW ada buat, dan juga angkat tangan ketika doa, itu adab doa. Dan mereka salah faham daripada doa istisqa. Katanya dalam doa itu, berkenaan dengan doa itu, Nabi SAW angkat tinggi sampailah nampak tiak Rasulullah SAW. Jadi mereka kata Nabi doa itu saja ketika semayang istisqa,
minta hujan, lain tidak ada. Jadi dalam hadis itu pun ada Nabi SAW tidak angkat tinggi tangan begitu kecuali dalam semayang istisqa. Jadi daripada situ mereka salah faham Nabi SAW doa angkat tangan tinggi begitu hanya ketika salatul istisqa saja, tidak ada pada semayang lain. Jadi itu maksudnya nak menyatakan di situ doa Rasulullah SAW ni, cara doa Rasulullah SAW ni ada sebut dalam riwayat-riwayat letak tangan sama setakat dada, sekat bahu. Jadi biasanya sekat tu bila nak minta hujan istisqa ni Nabi SAW angkat tinggi, nampak putihnya tiap Rasulullah SAW, mungkin kain balut, cara istimal tidak dengan jubah. Jadi maksud hadis kata Nabi doa nampak begitu malaikat pada semayang istisqa ni, itu maknanya doa dengan cara angkat tangan tinggi begitu dalam semayang istisqa. Maknanya semayang lain, doa waktu lain tidak angkat tinggi begitu, angkat biasa. Itu maksud sebenar diambil oleh jumhur muhaddisin dan fuqaha mujtahidin. Dan pihak yang kata tidak boleh ni, mereka ambil dalil dengan hadis tu. Mereka kata hanya angkat tangan doa pada salatul istisqa saja, semayang lain, waktu lain, doa selepas semayang tidak ada. Jadi itu salah faham daripada mereka, ataupun maksud mereka ambil begitu, tapi jumhur ulama tidak ambil maksud begitu. Jadi apa yang kita sekarang amal ni mengikut pandangan daripada ulama, jumhur ulama, dan juga tidak ada larangan daripada Rasulullah SAW berkenaan dengan bacaan wirid, doa dan sebagainya. Itu menunjukkan harus boleh buat. Walaupun macam mereka kata Nabi tak buat, katalah Nabi tak buat, tapi Nabi tidak larang juga. Jadi tidak jadi kesalahan buat amalan-amalan tu kiranya harus boleh. Jadi mereka anggap ini bid'ah, tapi ada riwayat-riwayat dan hadis pun dikira hasan lagi sahih. Jadi tidak masalah, boleh buat. InsyaAllah sambung. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu.